Assalamualaikum, nama saya Rashidah binti Razali. Saya merupakan pelajar diploma pasca siswazah pendidikan dari Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. InsyaAllah hari ini saya ingin mengupas satu artikel yang saya baca, dan artikel ini ditulis oleh Siti Fatimah Saleh dan Mustafa Cik Omar berkaitan dengan masalah pengajaran guru dalam program pendidikan inklusif di sekolah. Program inklusif bermaksud tempat di mana setiap murid itu diterima dan mempunyai sokongan daripada rakan-rakan dan komuniti sekolah dengan keperluan pendidikan untuk mereka disediakan. Manakala program pendidikan inklusif ini bermaksud merupakan satu program yang ditawarkan kepada murid berkeperluan khas atau MBK untuk belajar bersama dengan rakan-rakan mereka di dalam bilik darjah yang sama, sekolah yang sama, untuk menikmati semua kemudahan belajar dalam keadaan normal tanpa mengira latar belakang kaum, agama, status ekonomi dan ketidakupayaan. Program Pendidikan Inklusif atau PPI telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1994 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pada tahun 2013 pula, PPI telah diperluaskan lagi pelaksanaannya selepas KPM telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PPPM. Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan konsep PPI ini adalah suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh MBK bersama-sama dengan murid-murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Dan salah satu sasaran KPM adalah untuk mengintegrasikan MBK dengan murid arus perdana di sekolah biasa. PPI ini dapat memberi peluang kepada MBK untuk menikmati segala peluang dan pembelajaran sebagaimana yang dirasai, dialami dan dinikmati oleh rakan sebaya mereka yang normal tanpa kecacatan dalam bilik darjah di sekolah biasa. Sepanjang tempoh pelaksanaannya selama hampir 25 tahun, terdapat pelbagai kajian yang dilakukan terhadap PPI, dan berdasarkan hasil dapatan kajian lepas, terdapat banyak permasalahan yang berlaku dalam PPI ini, dan permasalahan dalam PPI ini boleh dikategorikan kepada dua, iaitu permasalahan di dalam kelas dan permasalahan di luar kelas. Namun dalam kajian artikel yang ditulis ini hanya mengupas satu faktor sahaja, iaitu permasalahan pengajaran guru, iaitu dari aspek pengetahuan pedagogi guru. Berdasarkan kajian daripada Muhammad Hanafi mendapati bahawa terdapat guru arus perdana yang mengajar di kelas PPI yang tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman asas berkaitan pendidikan khas serta kaedah pengendalian MBK. Hal ini akan menyebabkan guru kelas atau guru mata pelajaran menghadapi kesukaran untuk memahami keperluan MBK semasa proses PDP di dalam kelas, dan situasi ini akan menyukarkan proses PDP MBK di dalam kelas PPI. Hasil daripada kajian Muhammad Hanafi juga mendapati bahawa masih terdapat guru mata pelajaran yang menggunakan kaedah atau teknik PDP yang sama untuk semua murid tanpa mengambil kira tahap keupayaan dan potensi MBK di dalam kelas. Hal ini akan menyebabkan adanya MBK yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru atau tidak dapat menyiapkan tugasan atau latihan yang diberikan oleh guru. Seterusnya, tiada penyelarasan antara isi kurikulum kelas biasa dengan kelas PPI sehingga keadaan ini menjejaskan pembelajaran MBK.
Terdapat juga sebilangan kecil guru mata pelajaran AM yang tidak bersetuju untuk mengajar di kelas PPI kerana mereka tidak mendapat latihan. Adalah penting guru perlu diberi latihan sebelum mengendalikan proses PDP untuk MBK di PPI, dan mereka yang mengendalikan atau mengajar di kelas-kelas PPI ini juga perlu berpengalaman dan cukup matang dalam menjalankan tanggungjawab seumpama ini. Masalah kekurangan alat bantu mengajar atau ABM yang bersesuaian dan memenuhi keperluan PDP MBK di kelas PPI juga menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan PPI ini. ABM yang bersesuaian amat diperlukan oleh MBK, terutama dalam membantu mereka untuk memahami konsep-konsep tertentu. Pembinaan ABM yang tepat serta betul cara penggunaannya diharap dapat meningkatkan pencapaian MBK dalam menguasai sesuatu kemahiran mata pelajaran. Dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa pelaksanaan PPI MBK ini adalah kurang berjaya. Hal ini kerana terdapat banyak kekangan-kekangan yang menjadi halangan dan cabaran kepada guru-guru mata pelajaran bagi melaksanakan PDP mengikut cara pedagogi inklusif di kelas mereka. Permasalahan guru yang telah dikenal pasti ini dapat diatasi dengan adanya penlibatan atau penempatan guru resos di kelas-kelas PPI. Pernyataan ini juga bertepatan dengan pendapat Muhammad Nawi 2015 yang menyarankan agar guru resos ditempatkan di kelas-kelas PPI. Dengan adanya penlibatan guru resos di kelas PPI adalah berperanan untuk membantu guru mata pelajaran dan MBK semasa proses PDP. Bagi menjayakan pelaksanaan PPI ini, guru pendidikan khas perlulah memainkan peranan sepenuhnya dengan bertindak sebagai guru resos yang efektif. Mewujudkan guru resos yang berkualiti adalah sangat penting kerana guru-guru resos yang akan dilantik ini mestilah dari kalangan guru-guru yang mempunyai kelayakan, pengetahuan serta pengalaman dalam bidang pendidikan khas. Antara peranan guru resos yang berkualiti antaranya merancang dan menyediakan rancangan pengajaran semasa bersama guru mata pelajaran. Yang kedua, untuk membantu memperkembangkan tingkah laku dan akademik MBK. Yang ketiga, untuk membantu guru mengadaptasi bahan kurikulum dan teknik mengajar untuk memenuhi keperluan MBK dan membantu dalam menilai pelaporan prestasi MBK dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Kesimpulan daripada hasil kajian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahawa pelaksanaan PPI bagi MBK adalah kurang berjaya disebabkan terdapat pelbagai cabaran, halangan dan kekangan. Bagi memantapkan lagi PPI untuk MBK adalah wajar sekiranya pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti KPM untuk mewujudkan perjawatan baru seperti guru-guru resos. Diharapkan dengan menempatkan guru-guru resos di dalam kelas PPI bagi MBK untuk membantu guru mata pelajaran arus perdana AM-nya dan membantu MBK secara khususnya dapat mengatasi segala permasalahan ini. Kejayaan pelaksanaan PPI untuk MBK ini hanya boleh dicapai dengan adanya khidmat bantuan dan kepakaran daripada guru resos yang berkualiti yang dapat memenuhi keperluan MBK.